Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya meminta para pelajar tahun 5 untuk membuka buku teks kafa pelajaran akidah. Pelajar tahun 5 buku teks kafa pelajaran akidah pada muka surat 59. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan di atas tajuk sifat harus bagi Rasul. Kita dah selesai dah dengan sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib iaitu sifat yang tidak akal tidak menerima sama sekali bahawa sifat tersebut tidak ada pada Rasul. Seperti jujur, amanah, tabligh, fatanah, itu artinya sifat wajib. Dan akal kita tidak menerima sama sekali sifat itu ada pada Rasul. Seperti mustahil, mustahil pada Rasul ada sifat bodoh, tidak menyampaikan, khianat. Itu kita dah belajar, bincang dah panjang dahulu. Dan insyaAllah pada hari ini kita sambung pada sifat yang harus bagi Rasul. Pengertian apa yang dikatakan sifat harus bagi Rasul tersebut. Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat manusia biasa, tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Itu maksud daripada apa yang dikatakan sifat harus bagi Rasul. Harus pada Rasul itu bersifat seperti sifat manusia, tetapi tidak mengurangkan martabatnya ataupun kedudukannya sebagai seorang utusan Allah, sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara sifat-sifatnya ialah antara sifat-sifat bagi yang harus pada Rasul itu ialah lapar dan dahaga. Walaupun kalau sekiranya dia tak makan sekalipun, Allah Ta'ala nak bagi dia kenyang, boleh, tak ada masalah. Tetapi ianya ada sifat lapar dan dahaga pada Rasul. Kerana Rasul ada makan dan minum. Kemudian berniaga dan mengembala. Maksudnya Rasul juga bersifat seperti sifat manusia, melakukan pekerjaan hariannya. Baik, yang ketiganya disebut di sini beristeri dan berkeluarga. Maksudnya seorang Rasul juga memiliki isteri dan berkeluarga, ada anak dan isteri. Itu antara sifat-sifat yang harus pada Rasul. Baik, antara akhlak yang ada pada Rasul, berkata benar. Itu akhlak. Amanah dalam setiap pekerjaan, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang miskin, anak yatim dan jiran tetangga. Itu sifat seperti sifat manusia. Walaupun dia manusia, tapi tidak menjatuhkan martabatnya sebagai seorang Rasul. Sebab itu ada sifat tambahan yang ada pada Rasul. Selain 4 sifat yang wajib pada Rasul itu, sidik, amanah, tabligh, fatanah, ada satu lagi sifat, walaupun tidak disenaraikan sebagai sifat yang wajib pada Rasul, tapi wajib pada Rasul itu bersifat dengan sifat maksum dipanggil. Sifat maksum. Artinya dia tidak sama sekali untuk melakukan dosa. Maksum ni tidak sama sekali untuk melakukan dosa. Malahan iman para nabi dan rasul-rasul ini sentiasa meningkat, semakin meningkat dan meningkat, terus meningkat. Itu iman para rasul dan nabi-nabi. Kalau iman pada malaikat, dia tetap tidak berubah. Iman pada manusia biasa, dia berubah. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Tapi iman pada rasul-rasul dan nabi-nabi, dia sentiasa meningkat. Semakin kuat keimanan dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu dia memiliki sifat, dia katakan ma'sum, mana tidak sama sekali pada Rasul atau Nabi itu melakukan dosa dan maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu walaupun dia manusia biasa, tapi tidak sama sekali untuk Rasul dan Nabi-Nabi itu melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah di antara sifat-sifat yang dikatakan sifat harus pada Rasul. Dan insya-Allah saya meminta para pelajar untuk buat catatan nota dalam buku tulis kamu pada muka surat 59 ini sebagai simpanan maklumat kamu untuk kamu bersedia menghadapi sebarang peperiksaan. Wallahu alam, sekadar itu pelajaran kamu pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.